Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Syahmi Wazini bin Izani. Saya mewakili kumpulan dua akan memulakan pembentangan mengenai mengapakah fakta dikatakan sebagai tulang belakang penulisan sejarah dan apakah ciri-ciri bagi sesuatu fakta. Jadi bagi memahami tajuk ini, kita haruslah mengetahui dahulu apakah itu fakta. Okey, Kamus Dewan mendefinisikan fakta sebagai sesuatu yang benar-benar berlaku atau sesuatu yang benar dan boleh dibuktikan atau maklumat tentang seseorang atau sesuatu. Secara mudahnya, fakta adalah sesuatu maklumat yang kita boleh dapati di sumber-sumber yang boleh diguna pakai seperti akhbar, buku-buku rujukan dan lain-lain. Manakala tokoh seperti Muhammad Yusuf Ibrahim pula mendefinisikan fakta sebagai suatu konsep yang stabil, kukuh, terbukti dan tidak boleh dipersoalkan lagi maupun digugat lagi kebenarannya. Hal ini menunjukkan bahawa fakta mestilah sesuatu yang benar-benar berlaku dan kenyataannya telah dibuktikan dan tidak boleh dipersoalkan lagi kedudukannya. Jadi di sini kami akan cuba untuk membuktikan dan membahaskan mengapakah fakta adalah tulang belakang terhadap penulisan sejarah. Saya akan menyerahkan pembentangan ini kepada saudara Zulfaqar untuk ciri-ciri fakta. Dipersilakan. Terima kasih diucapkan kepada saudara Syami. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Muhammad Zulfaqar bin Zulkifli. Saya dari kumpulan 2 yang akan menyambung pembentangan berkenaan jenis-jenis fakta. Terdapat 5 jenis fakta. Yang pertama ialah fakta tetap, yang kedua ialah fakta asas, yang ketiga ialah fakta nilai, yang keempat ialah sub-fakta dan yang kelima ialah fakta kecil. Yang pertama kita lihat ialah fakta tetap. Fakta tetap adalah fakta yang tidak berubah-ubah dan kesannya adalah kekal untuk selama-lamanya. Fakta ini juga merupakan fakta yang menjadi bahan utama dalam kajian sejarah dan ia turut menjadi bahan rujukan utama kepada ahli sejarawan dalam menjalankan sebarang kajian. Fakta ini amat diperlukan oleh setiap ahli sejarah kerana ia merupakan fakta yang terpenting berbanding jenis-jenis fakta yang lain dalam menjalankan sesuatu kajian. Yang kedua ialah fakta asas. Fakta asas merupakan fakta yang wujud apabila ahli sejarah telah membuat andaian awal atau inferensi dalam suatu kajian sejarah mereka. Kebenaran yang diperolehi adalah bersifat asas seperti tepat tentang suatu peristiwa, kejadian lahir, perkahwinan, kenangan, kejayaan dan kegagalan. Kebanyakan fakta asas ini diperolehi melalui sumber sejarah atau maklumat yang sahih dan fakta ini merupakan fakta yang telah menjadi asas peruntukan kepada fakta-fakta yang lain seperti fakta tetap. Yang ketiga ialah fakta nilai. Fakta nilai pula merupakan fakta yang terdapat dalam jenis-jenis fakta. Fakta nilai ini juga dikenali sebagai fakta yang subjektif dan fakta ini telah ditafsir oleh sejarawan mengikut persepsi mereka sendiri. Setiap fakta-fakta sejarah itu dipilih oleh ahli sejarah dan ia tidak boleh dipilih secara sendiri. Yang keempat ialah sub-fakta. Sub-fakta merupakan fakta yang telah dibahagikan dalam bentuk faktor-faktor. Faktor-faktor ini pula merupakan faktor yang mendorong kepada berlakunya sesuatu peristiwa. Yang terakhir sekali ialah fakta kecil. Fakta kecil merupakan fakta yang mewakili ataupun terdiri daripada beberapa persoalan yang mengandungi fakta yang lain. Antara persoalannya yang berkaitan ialah siapakah, bilakah, apakah dan di manakah. Fakta kecil ini dapat membantu pengkaji untuk membuat keputusan bagi mengesahkan kebenaran sesuatu fakta. Seterusnya, saya akan menyerahkan pembentangan kepada ahli kumpulan yang seterusnya. Terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Tuti Erna Suzaina binti Abdul Muin. Saya akan membentangkan ciri-ciri fakta. Ciri fakta yang pertama, fakta tidak boleh dikawal. Okey. Fakta tidak boleh dikawal ni dia menurut peristiwa sejarah yang merupakan rencangan fakta, tapi fakta ini hasil daripada tindakan manusia. Dia berbanding dengan fakta sains yang berdasarkan dari hasil eksperimen di makmal. Okey. Fakta yang kedua dia berdasarkan fakta tidak boleh berubah. Fakta ini menurut Carl Becker, fakta tidak boleh berubah ini ialah fakta yang telah diuji kebenarannya. Okey, fakta jenis ini dia sukar
sukar disangkal dan dia telah diterima umum berdasarkan kepada bukti-bukti dan sumber yang telah diuji kebenarannya. Okey, itu saja. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Farhani binti Muhammad Nordin. Saya akan menerangkan ciri-ciri fakta sejarah yang ketiga. Ciri-ciri fakta sejarah adalah fakta yang boleh berubah. Di mana bahawanya fakta boleh berubah ini bermaksud kebenaran dan kewibawaan sesuatu fakta sejarah itu adalah bergantung kepada kesahihan sumber-sumber rujukan baru yang lebih sahih berbanding fakta yang dahulu. Ini bererti sumber-sumber baru itu boleh menafikan kebenaran sejarah yang dahulu yang telah dikemukakan melalui sumber-sumber yang lebih awal. Ini bermakna fakta yang baru diketemui lebih menjadi fakta baru dan telah dapat menyangkal fakta yang lama. Dan fakta yang keempat ialah fakta sejarah. Fakta sejarah adalah bersifat objektif dan subjektif. Fakta objektif adalah fakta yang benar-benar wujud ataupun telah berlaku pada masa lalu. Berdasarkan kepada sifat fakta objektif itu telah sejarah itu sendiri akan membuat pentafsiran mengikut kefahaman dan kebenaran fakta itu. Oleh itu, secara amnya fakta itu akan menjadi subjektif, di mana objektif kepada subjektif setelah ia diolah oleh ahli sejarah melalui tanggapan pemikiran terhadap sesuatu fakta sejarah yang objektif. Oleh itu, fakta objektif akan bertukar kepada subjektif, di mana diolah oleh ahli pemikiran dan ditafsir oleh ahli pemikiran. Sekian, itu sahaja. Terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Muhammad Najmi bin Ismail akan membentangkan slide yang seterusnya, iaitu fakta merupakan tulang belakang dalam penulisan sejarah. Pertama, saya akan cuba untuk sampaikan dan membuktikan mengapa fakta merupakan tulang belakang di dalam penulisan sejarah. Apa yang boleh saya jelaskan adalah pertama, fakta ini akan digunakan sebagai bukti. Apakah yang dimaksudkan dengan bukti? Saya akan memberikan satu analogi seperti ini. Saya adalah seorang pengkaji dan ingin menulis mengenai kemerdekaan, dan isunya adalah seperti, adakah benar Malaysia merdeka pada tahun 1957 atau yang merdeka pada tahun 1957 adalah tanah Melayu? Dan jika saya dapat menepis kesemua kritikan, penulisan saya akan boleh diterima kerana mempunyai bukti yang kukuh. Hal ini menunjukkan mengapa fakta adalah tulang belakang terhadap penulisan. Jadi di sini terdapat dua isu dan saya akan berada di salah satu pihak, serta akan ada pihak yang menentang. Jika saya mengatakan bahawa Malaysia merdeka pada tahun 1957, saya mestilah tegakkan hal ini dengan mencari bukti. Maka di sinilah fakta itu akan memainkan peranan supaya saya dapat berdiri dengan pendirian dan pendapat saya agar dapat diterima oleh pengkaji lain. Dan jika saya dapat menepis kesemua kritikan, penulisan saya akan boleh diterima kerana mempunyai buktinya yang kukuh. Hal ini menunjukkan mengapa fakta adalah tulang belakang terhadap penulisan dengan digunakan sebagai bukti dalam penulisan sejarah. Jadi itu saja penjelasan dari saya. Saya serahkan kepada rakan saya untuk pembentangan yang seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya Nur Aina Nadia binti Abdul Rani di 2021-2099-006. Saya akan meneruskan pembentangan mengenai mengapakah fakta dianggap sebagai tulang belakang dalam penulisan sejarah. Baik, seperti yang telah diterangkan oleh saudara Syahmi di bahagian pengenalan, konsep fakta adalah sifatnya merupakan stabil, kukuh, terbukti dan tidak boleh dipersoalkan mahupun digugat lagi kebenarannya. Jadi, ianya menjadikan
penulisan sejarah tepat dan sukar untuk disangkal lagi. Oleh itu, fakta dijadikan sebagai rujukan dalam penulisan sejarah ataupun mengetahui apa jua peristiwa sejarah. Ini kerana dalam kita ingin mengetahui jalan penceritaan sesuatu peristiwa sejarah, kita perlulah mencari rujukan sumber yang berautoritatif untuk mengetahui latar tempat, latar masa dan siapakah individu yang terlibat di dalam peristiwa sejarah tersebut. Fakta yang sahih dan berautoritatif boleh juga didapati di jurnal ataupun melalui pembacaan buku, artikel, monograf ataupun makalah daripada sejarawan yang lain. Tambahan pula, fakta dirujuk untuk memahami peristiwa sejarah dengan lebih mendalam agar tidak disalah tafsirkan, iaitu melalui bukti-bukti yang sahih seperti yang diterangkan oleh saudara Najmi sebentar tadi. Fakta membantu juga untuk menyedarkan masyarakat terhadap sesuatu peristiwa yang berlaku sekaligus dapat dijadikan sebagai tauladan dan juga pengajaran. Seterusnya, fakta dijadikan sebagai garis panduan dalam penulisan sejarah. Ini kerana fakta merupakan rujukan utama bagi sejarawan untuk menulis apa-apa jua peristiwa sejarah. Fakta dianggap sebagai cahaya yang berada di dalam terowong gelap di mana ia bertujuan sebagai garis panduan bagi penulisan sejarah. Fakta yang tepat dan jitu membolehkan sejarawan untuk memahami sesuatu peristiwa sejarah dengan lebih mendalam. Tambahan pula, hubung kait di antara satu fakta dengan fakta yang lain hendaklah selari di mana maklumatnya perlulah lengkap supaya sejarawan tidak salah tafsir apa jua fakta. Di samping itu, fakta berpotensi menguatkan dan memperkukuhkan penulisan sejarah. Oleh itu, sejarawan mampu untuk mentafsir sesuatu peristiwa secara berkualiti, seterusnya mewujudkan penulisan yang berilmiah yang mampu dijadikan sebagai rujukan dan contoh kepada orang lain untuk memahami peristiwa sejarah dengan lebih mendalam. Sekian, terima kasih. Oleh itu, secara kesimpulannya, dengan perbahasan dan huraian yang telah diberikan, terbuktilah bahawa fakta memang merupakan elemen yang terpenting di dalam sebuah penulisan sejarah. Tidak hanya di dalam penulisan sejarah, bahkan kebanyakan bidang lain menggunakan fakta, tidak kira di dalam penulisan, pengkajian maupun pengajaran. Ciri-ciri fakta juga telah diterangkan dan dibahaskan oleh rakan-rakan seperjuangan kumpulan saya secara jelas dan mudah difahami. Oleh itu jelaslah bahawa fakta merupakan tulang belakang kepada penulisan sejarah, kerana tanpa fakta tiadalah penulisan sejarah yang telah ada pada masa kini. Sekian sahaja daripada kumpulan kami. Terima kasih.